Okay, sebentar ya. Okey, 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 sekarang sudah lah. Okey, okey, terima kasih kepada semua hadirin sekalian. Ini adalah acara yang terakhir kita dalam festival swadaya dengan Georgetown Literary Festival. Setakat ini kami telah berbincang tentang kami sudah banyak bercakap tentang swadaya, tetapi kami masih belum bersempat berjumpa dengan semua orang yang mewakili kolektif ini. Jadi sesi ini uh, memang lebih casual berbanding dengan sesi-sesi yang lain. Jadi tiada apa-apa yang akademik, tiada apa-apa yang terlebih formal. Tapi ini adalah sesi di mana kami sebagai penjual buku boleh berbincang tentang situasi sekarang dan juga memperkenalkan kedai-kedai respektif kami kepada semua hadirin. Jadi bersama dengan saya adalah Nazir dari Tinta Budi, Darren dari Bibliofile, dan Saifuddin dari Pelita Dinding. Okay, mungkin kami boleh bercakap sedikit tentang apakah kolektif swadaya ini. Saifuddin nak memperkenalkannya ke? Boleh. Okay. Salam sejahtera semua dan selamat malam. Jadi swadaya ini sebenarnya bertitik tolak daripada suatu persoalan bagaimana kita nak menarik semula pembaca atau pengunjung ke kedai buku, yang mana kita tahu selepas waktu selepas MCO jumlah walk-in ataupun pengunjung masuk merudum, jatuh teruk kan, sebab kita terhalang dari segi pergerakan. Jadi kemudian selepas kerajaan telah membuka ruang untuk ekonomi, ruang ekonomi untuk bergerak semula, jadi semasa PKPP, tapi kami masih merasa kesan dari PKP itu masih terasa lagi, di mana jumlah kunjungan tu agak kurang berbanding hari-hari biasa, dan kita tak dapat lagi buat event yang mengumpulkan orang ramai macam sebelum ni, buat talk, buat review buku di kedai. So kami mulakan inisiatif lah, dan sebenarnya inisiatif ni boleh dikatakan idea daripada salah seorang staff Pelita Zihin lah, Fahmi, dan saya tak pasti dia tengok tak, dia tak malam ni. Kemudian dan kami panggil Tinta Budi lah bersama untuk tingkat awalnya, saudara Nazir, untuk kita berkolaborasi macam mana nak initiate the idea kan. Kemudian kita bincang, rupa-rupanya idea ni pernah dibuat oleh beberapa pihak lah di dalam negara dan di luar negara. Lebih kurang lah idenya. Di dalam negara pernah dimulakan oleh literasi KL, literasi city, yang mana dia idenya ialah dia memetakan sastra di KL. Maknanya novel-novel sastra tu ada tempat-tempat yang disebut di KL tu dipetakan dalam satu peta lah, map. Kemudian di luar negara pula ada suatu gerakan dimulakan oleh independent bookseller di US lah, yang mana setiap April mereka akan bergabung untuk membuat satu
Independent Book Day, yang mana mereka berkolaborasi sesama beberapa beratus lah sebenarnya, beratus-ratus kedai buku independen atau kedai buku persendirian untuk menganjurkan hari tersebut, Hari Independent Bookstore. Jadi dari idea apa, kami kemudian kita tengok contoh dari luar. Jadi dari situ kita dapat satu gabungan beberapa idea lah. Jadi kita gabungkan jadi swadaya. Swadaya ni bermaksud independen lah, bermaksud merdeka. Kita berdiri sendiri. Swa tu merdeka, swadaya maknanya independen. Jadi selepas tu kami invite beberapa kedai buku lain lah, antara Gerak Budaya, Bibliofile, Nur Inai Bookshop dan Lead Book, untuk kita mulakan kita punya kolaborasi yang pertama, iaitu kempen Merdeka yang sepanjang bulan Oktober sampai September. Jadi kalau kalian semua pernah perasan lah di Facebook, kita punya kempen ini ialah tujuannya untuk first ialah untuk menarik pengunjung semua kembali ke kedai buku, dan yang kedua ialah kita untuk bina kerjasama sesama kedai buku lah, kedai buku, dan supaya kita wujud secara ekosistem yang saling kuat menguatkan lah, saling membantu, dan bukannya kita bersaing sesama, tapi sebaliknya ialah kita dorong sesama kita untuk lebih berdaya maju lah. Jadi itu sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan. Jadi saya kembalikan kepada saudara William. Okey, terima kasih atas penerangan tersebut. Jadi saya rasa buat saya merasakan bahawa setakat ini orang ramai masih tidak begitu mengenali kolektif swadaya lagi, kerana kolektif kami memang sangat baru, dan tahun ini memang sangat susah untuk mengadakan acara-acara secara langsung. Jadi terpaksalah kami menggunakan platform seperti Zoom untuk menerusi semua acara macam ini. Tetapi seperti saudara Saifuddin berkata tadi, jadi kita memang tidak patut bersaing pada masa ini, kerana semua kedai buku juga terhantar teruk oleh situasi sekarang, dan keadaan ekonomi setakat ini masih begitu perlahan, dan buat masa sekarang keadaan yang sangat menyusahkan. Jadi Gerak Budaya memang sudah ada menempuh pelbagai cabaran. Oleh sebab itu kami juga melaksanakan sale yang besar-besaran, seperti satu sale yang berlangsung sekarang dan berakhir besok. Tapi apakah untuk saudara Darren dan Nazir, apakah cabaran-cabaran yang spesifik kepada kedai-kedai buku kalian, dan apakah langkah yang diambil untuk menempuh cabaran tersebut? Terima kasih William dan saudara dan saudari yang lain sebab memberi peluang yang baik ini. Okay. So saya rasa cabaran spesifik untuk kali ini, PKP kali ini, saya rasa memang tak ada orang, walaupun di tempat kedai-kedai fizikal yang lain ada orang, tetapi kedai buku fizikal memang tiada orang. So itu antara cabaran yang tertinggi sekarang. So kalau pembelian buku tu
Oktober dengan September dia macam biasa, tapi November ni kita boleh nampak sedikit kekurangan, tetapi masih banyak ramai yang menjual buku dan saya rasa dia outlet tu dah menjadi tempat pembelian buku tu dah jadi pelbagai. So tetapi untuk kita, untuk bibliophile, sebab kita biasanya menggunakan duit kedai fizikal untuk membiayai kos rental, my own salary, staff salary. So yang physical shop tu kita urus macam tu. So for now kita menggunakan Instagram, tapi untuk bulan ni dah slow down sikit sebab dia tak tentu. Tetapi kalau kita menggunakan gambar Instagram untuk semua pengunjung, dia akan membawa kepercayaan atau keyakinan untuk orang-orang normal. Okay, it's not a problem to go bookshop. Sekarang sebab orang dah takut sebab case COVID di Selangor, especially Selangor dan KL sangat tinggi. So kita kena membawa keyakinan kepada orang untuk datang ke kedai buku fizikal. Sebab the safest way is like satu time tu satu orang. Itu antara yang terbaik. Kalau kita nak fokus kedai fizikal, kedai online tu I think masalah cabaran terbesar adalah perkhidmatan post and all that, so you can use Grab. Saya rasa pembelian buku secara online, tiada masalah. Tetapi masalah dia wujud sebab masalah ekonomi. The people's purchasing power dah kurang. So itu antara biggest challenges. So yeah. So can move on to next one. Okay, saya Nazir daripada Tinta Budi. Rasanya tak ada banyak penambahan daripada apa yang Kiri cakap, iaitu adalah perkara yang sama yang kita hadapi lah di kedai-kedai buku. Tapi Tinta Budi punya kes, dia beberapa fasa daripada MCO pertama sampai ke yang the second and third one tu. Lepas MCO pertama tu kita nampak yang memang ada recovery dan orang membeli buku. But bila MCO kedua diumumkan ataupun PKP kedua diumumkan, dia nampak drop lah dalam orang datang ke kedai. Tapi sebabkan Tinta Budi ni dia letak dalam bangunan di mana ramai beberapa outlet perniagaan lain yang ada bersama, di samping ada food outlet makanan lah. Jadi in the sense of traffic flow tu masih ada walaupun tak sebanyak sebelum ni. Jadi cabarannya just antara kita semua ni pun masing-masing ada outlet online kan. Jadi cabarannya bagaimana nak menarik orang membeli buku lebih banyak di ruang-ruang maya yang memang kita sedia berjalan, dan kita pun nampak ada sedikit peningkatan daripada pembelian online. Tapi itulah akan timbul persoalan lah, relevan lagi tak ada kedai buku brick and mortar ni kan kalau dah online meningkat. Jadi kenapa kita nak beban dengan ada brick and mortar ni kan. Jadi itu antara persoalan-persoalan yang kita patut fikir secara mendalam lah, sebab kita tahu yang COVID ni dia juga adalah penunjuk apa orang kata ketimpangan-ketimpangan yang ada dari sudut ekonomi dan sebagainya yang kita sudah biasakan diri sekarang. Jadi kita nampak apa yang perlu, apa yang tak perlu. Jadi dalam tempoh masa COVID ni sendiri kita kena fikir balik bagaimana kita nak move forward as a business entity yang menjual buku lah. Jadi kalau lah dikatakan bahawa memang online saja yang berkesan dan juga cost efficient, jadi kita kena fikir balik lah macam mana apakah perlunya lagi entiti brick and mortar tu sendiri lah. Okay, baik, terima kasih. Bagi saya memang sangat menyukai idea sebuah kedai yang fizikal. Tapi kedai yang fizikal itu memang sudah diromanticize lah, seperti dalam filem-filem seperti Notting Hill, di mana Hugh Grant dia merupakan seorang penjual buku yang mencuba menyelamatkan kedainya. Tetapi idea itu memang sebuah idea yang sangat romantik.
kerana memang dalam tempoh sedekad yang lalu terdapat banyak kedai buku independen yang membuka premis mereka dan saya selalu dengar berita yang sentiasa dikabarkan. Semua report-report itu mengatakan bahawa independent bookshops mereka masih maju, mereka masih boleh bersaing kalau berbanding dengan chain bookshops. Tetapi sekarang nampaknya bahawa dengan terpaksanya kita terus membangunkan online sales, mungkinkah ciri-ciri kedai yang brick and mortar itu akan berubah? Untuk kalian ada apa-apa idea tentang mungkin ada mana-mana perubahan, penambahan servis ataupun transformasi kedai kalian kepada sebuah entiti yang sedikit berbeza, mungkin melakukan lebih banyak acara online ataupun servis-servis yang lain. Tapi itu cuma nak tanyakan kalau ada mana-mana idea bisnes. Mungkin saya nak berkongsi lah di sini. Di situasi di Malaysia, saya rasa agak berbeza dengan scene independent bookstore di US atau di Eropah, yang mana mereka, cabaran terbesar mereka ialah mereka berdepan dengan gergasi Amazon, yang mana boleh menawarkan harga, Amazon ini menjual dengan menawarkan harga dengan deep discount lah kan. Jadi dan dengan online, jadi kalah lah mereka dari segi harga, dari segi tawaran harga, mereka kalah dengan Amazon. Jadi yang menarik ni apa yang diorang buat, saya ingin kongsi. Apa yang diorang buat baru-baru ni ialah mereka US, mereka bergabung untuk membentuk suatu gabungan website online untuk mempromosikan website independent bookstore yang wujud di sana. Cumanya ironinya dia bertarung secara online jugalah. Maknanya Amazon online dan bookstore, brick and mortar bookstore, independent bookstore ni pun berdepan dengan Amazon secara online. Jadi jadi ada sedikit sebanyak persoalan saudara Nazir tadi timbul jugalah kan. Jadi apa relevannya brick and mortar bookstore lagi. Situasi di Malaysia pula saya lihat ialah bukan cabarannya bukanlah dari Amazon sangat pun. Amazon rasanya tak memberi tentangan sangat di sini. Amazon masuk melalui book depository, tetapi tidak memberikan tentangan yang sengit kepada bisnes tempatan lah pada pandangan saya. Cabaran utama di Malaysia saya lihat ialah sewa, rental yang semakin meningkat setiap tahun yang tidak, dan harganya tidak munasabah mengikut tahun ni. Mungkin sewanya 4,000, tahun depan boleh jadi 6,000 atau 8,000, berkali ganda. Sedangkan kita punya kalau ikut business growth pun mungkin naik hanya 5% ke 10% kalau pada ekonomi yang baik, dan ekonomi negara pun naik 3% ke 4%. Tapi harga sewa boleh berganda naik macam tu kan. Sedangkan buku ini
tidak consumable macam produk lain, macam makanan, produk runcit yang lain, yang kita pakai buang, kita makan dan buang dan kita beli berulang-ulang kali. Jarang sekali yang berlaku orang beli dan orang beli kali kedua buku yang sama, melainkan dia dah dihadiahkan kepada orang lain lah. Tapi jarang lah beli, lepas tu beli lagi, habis baca kita beli buku lain kan. Jadi agak perlahan dari segi berbanding dengan bisnes lain, buku ni agak perlahan lah pada saya, perlahan perkembangannya. Jadi itu antara cabaran utama lah yang saya lihat di Malaysia yang menyebabkan banyaknya chain bookstore terpaksa menutup operasi. Jadi kebanyakan chain bookstore kita dibuka di shopping mall kan, pasar raya, dan pasar raya kita tahu sewa dia per square feet tu sangat tinggi dan perlukan revenue yang ni lah, yang cepat lah, yang laju lah, dan tak banyak yang boleh survive, tak banyak kedai yang boleh survive. Jadi itu antara cabaran yang saya fikir lah, dan antara cabaran utama di Malaysia lah. Jadi mungkin ada saudara Kira atau Nazir boleh tambah. Betul juga, sebab rasa daripada sudut online tu sendiri kita tak berdepan dengan satu gergasi yang nyata yang memberi kesan kepada penjual-penjual tempatan. Tapi daripada sudut lain, mungkin ada perkara saya nak framekan ni. Budaya konsum buku itu sendiri rasanya kita belum lagi matang. So saya try reconstruct balik. So buku ni kita anggap adalah, kalau kita tanyakan pada ramai orang, kalau kita buat survey pada ramai orang kan. Jadi antara perkara-perkara yang menjadi orang kata contention orang ramai adalah harga buku. Kenapa harga buku mahal, kenapa buku murah. Dan saya rasa ini perkara yang perlu diperhalusi lah, sebab berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan harga ini, dia efek kepada macam mana cara kita konsum buku itu sendiri. Sebab kita kena faham yang kalau kita tengok harga buku RM20, 10 tahun sebelum ni harga buku kita berapa ringgit? RM20 juga. Jadi tak ada semua harga naik. Harga makan naik, harga minyak naik, harga sewa naik. Tapi harga buku masih lagi mahal, RM20. Dan kita sendiri disebabkan kita tak ada customer atau kita tak ada pembeli, kita turunkan lagi harga buku dengan harapan supaya buku kita jual. Tapi benda tu ternyata tak menjadi kenyataan lah. Jadi daripada sudut budaya apresiasi produk buku tu sendiri, kita pun masih lagi perlukan satu orang kata penyesuaian tentang proses pembuatan buku itu dan berapa banyak tenaga yang dicurahkan untuk buat buku itu dan diterbitkan, dan benda-benda ini tidak datang dengan murah lah. Lagi-lagi jika buku-buku itu adalah buku-buku yang niche, yang kita tak print dalam skala 10,000 atau 20,000 kopi. Jadi kalau kita tengok kalau buku-buku antarabangsa sendiri pun, kalau kita tengok buku di penerbitan barat dan sebagainya, walaupun dia orang print dalam lingkungan harga puluh-puluh ribu, tapi harga buku dia orang masih lagi orang kata standard lah. Tak terlampau murah, tak terlampau mahal. Dan ini menjejaskan daripada sudut pembelian buku. Dan adalah argument yang mengatakan bahawa lagi murah buku, lagi accessible pembacaan itu. Jadi benda-benda itu kita kena perhalusi dan kita kena tengok balik. Dan juga saya rasa dari sudut market, kita pun sendiri tak tembusi
market Malaysia dengan meluas. Saya rasa kalau daripada kedai-kedai buku kita sendiri yang kecil-kecil ni pun sendiri, saya tak nampak yang orang tahu masa kita buat swadaya itu sendiri, ramai juga tak tahu kedai-kedai buku yang ada dalam rangkaian swadaya itu sendiri. Jadi dengan program yang swadaya buat tempoh hari, yang mana kita kena ambil job daripada setiap kedai buku, dalam masa yang sama ia memperkenalkan pada kedai-kedai buku rangkaian kita lah. Dan kita assume yang bila kita ada di social media, bila kita ada di internet, orang akan tahu akan pujian kita. Tapi sebenarnya banyak lagi orang tak tahu. Dan ini adalah satu, orang kata, paradox social media lah. Kita rasa kita connected dengan ramai orang, tapi sebenarnya kita hidup dalam gelembung masing-masing. Jadi saya, cabaran banyak, tapi saya tak rasa cabaran itu satu benda yang menyekat kita untuk membuat sesuatu. So saya rasa peluang-peluang lagi banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi ni. Dan saya positif kalau kita dapat harungi tahun ini dengan segala masalah COVID dan sebagainya, saya nampak memang cerah untuk industri buku itu sendiri berkembang dengan syarat bahawa pelaku-pelaku yang ada dalam ekosistem itu sendiri tahu apa yang nak buat dan bergerak secara kumpulan yang lagi besar untuk memastikan dapat setiap pelaku-pelaku ini dapat survive lah dalam ekosistem buku itu sendiri yang saya rasa banyak perlu diperbaiki. Okay, Darren, ada apa-apa yang untuk ditambahkan kepada Nazir? Alright, terima kasih. Okay, so saya rasa Nazir bagi satu poin yang pendapat yang sangat betul, yang apa yang saya rasa sangat tepat. Walaupun buku-buku atau syarikat buku, kedai buku semua ada penurunan pembelian atau kunjungan fizikal, saya rasa kita punya kegemilangan ni baru start. Like banyak yang tak baca buku dah mula baca buku, and then people who read simple genre, like bukan judging them, tapi mereka mula membaca buku-buku yang berat. I think 2020 to 2030 adalah golden age of book industry dekat Malaysia. Like we are just about to start benda ni actually. The first step I think first event yang kita akan nampak kegemilangan ni, if PBKL 2021 dia berlaku, of course kita bukan depend on PBKL, tapi I think if vaccine and cases dah kurang and all that blah blah blah, March or April ada something big event on books, I think everyone akan turn out in huge quantities. So I think we are just about to get on a huge rise lah in the graph. Sekarang kita tengah turun, tapi I think we will rise again. Alright. Okay, terima kasih. Jadi saya nak pulang sebentar kepada idea ekosistem buku dan terbitan yang Saudara Nazir telah memperkembangkan tadi. Jadi untuk saya, kerana saya juga melihat dari perspektif seorang penerbit, masalahnya sekarang adalah kita memang masih tidak begitu memiliki sebuah ekosistem buku yang begitu integrated kalau berbanding dengan pelbagai tempat lain. Jadi memang ada pelbagai sebab keadaan ini. Salah satu sebabnya adalah situasi di mana terdapat berbagai komuniti pembaca di Malaysia, seperti pembaca yang membaca dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, bahasa Cina. Tetapi bagi saya, setakat ini masih kurang pembaca yang melangkah keluar dari gelombang-gelombang itu. Jadi masalahnya kita masih seperti divided and ruled, sebab kita membaca dalam masih ada sangat banyak buku, banyak jenis buku dalam, tapi bagi saya
idea diversity ini memang sangat baik, tetapi salah satu masalah yang timbul oleh sebab itu adalah semua pasaran-pasaran yang memang sangat berasingan juga. Jadi dalam pendapat kalian sebagai penjual buku, adakah kalian melihat situasi ini di mana ada beberapa para pembaca yang tidak begitu melangkah keluar ke jenis buku dalam bahasa yang lain, tapi itu cuma pemerhatian saya saja sebagai. Sebab ni lagi satu, bila bercakap pasal ekosistem buku tu sendiri, memang betul banyak yang perlu kita tambah baik dan banyak yang perlu kita tingkatkan daripada sudut penggunaan teknologi itu sendiri. Saya rasa sistem pembukuan kita ni masih sangat primitif lah dalam arti kata bagaimana mereka bergerak. Lagi satu, macam kami sendiri, saya dan ada beberapa rakan ada menerbitkan jurnal yang antara perkara yang kami bincangkan dalam jurnal itu sendiri perlu ada satu ruang untuk review buku ataupun tulis berkenaan buku-buku baru yang keluar. Okay, disebabkan sebab kita penerbit banyak dan sentiasa akan publish buku baru, dan bagaimana buku itu untuk sampai kepada pembaca-pembaca daripada sudut macam mana dia orang tahu buku tu wujud ataupun buku tu ada. Jadi kita tak ada satu makalah yang khas yang mewawarkan okay, buku ni keluar, buku ni ada 5 buku yang akan keluar pada bulan September dan sebagainya, dan semua ni berlega, kita nampak semua ni berlega dalam social media. Jadi kalau you ada kawan dengan sesiapa yang berkaitan dengan penerbitan, you akan dapat tahulah. Tapi kalau you luar daripada lingkungan tu, susah sekali mereka untuk mengetahui apa yang berlaku dan apa yang akan keluar. Ya, kalau mereka tak, sama ada kalau mereka tak pergi kedai buku ataupun kalau pergi kedai buku sendiri pun mereka tak dapat tahu apa title baru yang keluar kalau tak direkomendkan oleh pekerja-pekerja kedai buku tu lah. Itu yang saya nampak dan saya cuba nak buat untuk link yang memperkenalkan pembaca kepada buku-buku baru yang keluar. Jadi dan ekosistem pembukuan kita ni ada banyak layer yang saya rasa masing-masing boleh memainkan peranan. Kalau kita semua boleh duduk berbincang dan serius untuk orang kata mengembangkan lagi industri pembukuan ni. Macam hari tu saya rasa apa yang saya pernah tulis dekat Facebook itu, macam industri pembukuan kita ni tak besar pun dia punya skala kan. Jadi susah untuk kita demand macam-macam dari kerajaan sebab ialah you produce banyak ni je pun. Jadi kalau kita fokus on tourism sendiri pun you macam insignificant. Jadi kenapa kita nak bagi banyak benda pada you yang tak banyak sumbangkan in the sense of monetary benefit kepada kerajaan dan sebagainya lah. Jadi yang lain tu mungkin Syafuddin tak kira yang boleh tambahkan. Saya ingin menjawab mungkin 1 atau 2 soalan yang diutarakan oleh penonton. How will yang kedua iaitu how will the Swadaya Collective move forward with next year, or what plans do you all have to overcome these challenges together? Sejujurnya kita belum ada plan lah yang kita rangkakan dengan betul-betul terperinci lah untuk tahun depan. Dan actually Swadaya GTLF ni adalah plan yang kedua selepas kita punya kempen Merdeka juga maknanya dan diinisiatif oleh Gerak Budaya sendiri saudara William. Tetapi idea-idea itu memang ada lah, idea-idea untuk kita bergerak lebih move forward. Yang antaranya ialah kita nak kumpulkan lagi lebih ramai, lebih banyak pengusaha-pengusaha kedai buku
independen, kedai buku persendirian. Kita nak kenal pasti siapa lagi yang bersama dengan kita, yang mempunyai ciri yang independen lah, yang memenuhi syarat kriteria yang kita cari, dan kita nak kumpulkan dari segi kita kumpulan data siapa, lokasi di mana, dan dari situ kita boleh banyak benda yang kita boleh buat, banyak benda yang kita boleh rancang. Yang antaranya ialah kebiasaannya kita ada satu program loyalty card kan. Kalau kedai buku biasa, chain bookstore ni ada loyalty card masing-masing. Tetapi loyalty card mereka hanya terhad digunakan di cawangan-cawangan mereka. Dan tentulah, of course lah kan, mereka nak mengekalkan kesetiaan pembeli di cawangan mereka saja. Tetapi itu kelebihan mereka ialah mereka ada banyak cawangan di seluruh Malaysia, ada seluruh, ataupun kalau kedai buku yang fokus pada satu negeri tu dia conquer lah semua. Jadi idea saya ialah why not kita wujudkan loyalty card bersama. Maknanya siapa yang membeli di kedai kami, Little Zihin, boleh dapat reward yang sama, yang mana reward loyalty card reward point, dan reward point pun ditebus di mana-mana kedai yang lain yang berkolaborasi sama dengan kolektif swadaya ini. Itu dia macam bonus link lah sebagai contoh. Itu antara satu idea lah. Dan Merdeka campaign tu kita pun saya fikir kita pun boleh jadikan dia suatu aktiviti tahunan, acara tahunan. Dan mungkin tahun depan mungkin dan lebih banyak aktiviti kan. Jadi apabila kita bersama ni, saya fikir kita ada banyak peluang, banyak idea. Idea itu, kalau idea itu adalah dia bermula dengan bila ada pertukaran kan, kita mana ada communication. Jadi di situ timbul idea baru. Jadi bila ada kolaboratif effort, baru ada idea. Kalau benda tu kita simpan je, dia tak macam ni nak berkembang kan. Jadi saya rasa peluang tu banyak lah, dan kita memang look forward untuk 2021 lah. Itu saja. Saya rasa oleh sebab ada banyak soalan yang sudah masuk, mungkin satu cara untuk menjawab soalan-soalan itu yang sudah memang bertimbun-timbun adalah mungkin kami boleh pergi intern untuk menjawab soalan tersebut. Mungkin boleh buat macam itu. Jadi soalan itu sudah diletakkan dalam Zoom group chat. So kita boleh Ya, saya rasa kita boleh mula menjawab soalan itu kerana sudah ada banyak. Saya berminat pada satu soalan, boleh? Okay, boleh. Yeah. So the first question, okay, with people who are now reading more, will there be plans for more ebook production, and will that save on overhead costs like printing and delivery, especially for books by local writers or authors? Okay, so untuk question tu, I think dia tengah jadi sebuah trend yang sangat naik, especially luar negara, di mana author sendiri dia menulis dan PDF kan benda tu.
PDF or digitalize dia punya produk atau buku dan dia menjual terus tanpa ada penerbit or penjual buku, kedai buku lah, like middleman, like. So saya tak kata benda tu salah, but I'm much more focused on the physical book. I think buku fizikal ni sangat penting sebab dia macam documentation dan dia kalau kita nampak penulisan fizikal dari kulit, before kulit tu kulit kayu lah, so kulit kayu, kulit haiwan, stone on stone blah blah, until now dah jadi book. It's been like 2 or 3,000 years. I think it won't go away. Dan digital book ni actually dia ada banyak cons juga. Of course we can save money, but the return might not be as high as you wanted because easily you can PDF kan benda tu, and if you make your book physical, of course can plagiarize or cetak rompak, you can do that, but it's a little bit tough, and usually if it's a new book or modern like recent books, usually easily traceable and easily be reported by anyone. So physical book still has a little bit advantage compared to digital book. Yeah, but I'm not complaining on the digital book. Both are equally important. As long as we read, is okay. Yeah. Kita nak menjawab soalan mungkin daripada Clarissa Lee yang berkenaan dengan permintaan kandungan lain yang selain daripada buku lah. Dan saya rasa daripada sudut ini penerbit ataupun mungkin penjual buku itu sendiri perlu sedar ataupun perlu orang kata alert lah dengan apa yang berlaku dalam erti kata bahan-bahan selain daripada buku. Sebab dalam erti kata, sebab kita kena faham yang kita bukannya menafikan kepentingan medium lain berbanding medium lain. Kita cuma mengatakan bahawa medium ini ada tempatnya dalam the grand scale of consumable facts or consumable knowledge material ni. Jadi dalam sudut itu kedai buku boleh mengambil inisiatif yang mungkin inisiatif yang proaktif lah. Kalau kita tengok dulu dalam masa ini sekarang ni banyak ledakan-ledakan dokumentari di Netflix ataupun di ruang-ruang lain, dan dokumentari ini sendiri kalau kita tengok memang banyak mengambil material-material daripada buku-buku atau judul-judul buku yang baru keluar. Daripada sudut itu kedai buku mungkin boleh mengambil peluang dengan introduce bahan-bahan dalam bentuk buku yang mungkin boleh membantu penonton yang katakanlah menonton sebuah siri dokumentari untuk memahami dengan lebih lanjut tentang apa yang disampaikan dalam dokumentari tersebut. Sama juga dengan podcast dan sebagainya. Sebab setiap ruang ni ada limitasi masing-masing dan setiap ruang ni bukannya eksklusif kepada ruang medium itu sendiri. Jadi saya nampak ada sinergi di antara medium-medium ini untuk orang kata pelanggan atau pembaca atau penonton consume. Jadi bagi saya ia tidak menimbulkan sebarang masalah, cuma daripada sudut penjual buku ataupun penerbit, mereka juga harus proaktif dalam cuba untuk menarik pembaca. Sebab kadang-kadang ialah dalam dokumentari 1 jam tak banyak yang boleh dimasukkan dalam satu jam itu. Jadi ada benda-benda yang dia kena ringkaskan atau ada benda-benda yang dia kena buang. Jadi daripada sudut itu kita boleh revertkan penonton-penonton itu pada buku-buku tersebutlah. Jadi itu yang saya rasa kita perlu proaktif lah. Sebab sekarang ni banyak material dalam medium-medium lain yang mengambil inspirasi ataupun mengambil konten daripada buku itu sendiri. Dan kita tengok filem pun berpuluh filem yang ambil konten mereka daripada penulisan buku itu sendiri. Jadi sekarang ni susah kita dapat orang kata lakon layar yang original, penulisan original terus ke filem. Kebanyakan ni mereka mengambil daripada buku. Jadi itu saya punya sedikit sebanyak pendapat lah. Baik, terima kasih untuk anda menjawab soalan tersebut. Saya berminat untuk menjawab sebuah soalan daripada saudari Nadine yang juga merupakan rakan sekerja saya.
Okey, tapi soalan ini memang ada kaitannya dengan dengan jawapan yang sudah diberikan oleh Saudara Nazir tadi. Dan ia juga berkaitan dengan perbincangan harian kami ketika di kerja. Okey, jadi soalannya, bagaimana kita masing-masing, iaitu kedai buku swadaya, pengantar yang lain dalam ekosistem buku, boleh keluar dari gelombang sendiri dalam media sosial ataupun dari luar media sosial. Jadi rasanya jawapan ini juga berkaitan dengan jawapan Saudara Nazir bahawa kalau ada pelbagai media lain-lain seperti dokumentari, seperti media-media yang bukan specifically dan berkaitan dengan buku, kerana setahu kita, pembaca buku masih seperti sedikit kurang bilangan para pembaca buku yang boleh terus membeli buku, kerana rasanya buku itu malangnya buku itu memang mahal, dan seperti Saudara Saifuddin berkata tadi, buku itu bukanlah komoditi dalam jenis sama seperti satu beg beras ataupun beberapa keping roti, kerana kalau seorang membeli buku itu memang dia beli satu sahaja, mungkin kebanyakan kali ini dia membeli sebuah buku saja. Dan juga masalahnya bahawa buku itu memang merupakan sebuah luxury, kerana ia memang, bagi saya rasa para pembeli memang ia bergantung kepada keadaan ekonomi pembeli-pembeli tersebut. Kerana saya sebagai seorang pembeli buku, biasanya saya tidak saya kena save up lah kadang-kadang. Jadi saya memang tidak boleh tidak dapat membeli buku yang baru. Jadi oleh sebab itu rasanya kami sebagai pekerja-pekerja, pemilik kedai buku, kita kena keluar daripada gelombang ini dengan bekerjasama dengan media-media lain seperti podcast kalau boleh, filem kalau boleh, dan juga mungkin dalam cara seperti ini bekerjasama dengan pesta-pesta buku yang lain, kerana dengan cara ini kami boleh bekerjasama dan bukan bersaing, tetapi bekerjasama untuk memajukan situasi masing-masing. Jadi itulah jawapan daripada saya. Mungkin saya nak sedikit persoalan yang diutarakan oleh saudari Nanti, yang mana saya rasa ada berkaitan, memang ada kaitan langsung dengan bagaimana kita nak keluar dari ekosistem. Sebenarnya scene buku ni sudah pun ada hubungan dengan, di Malaysia ni sudah ada hubungan dengan industri lain, khususnya industri hiburan, perfilman. Cumanya ia berlaku di genre novel lah, yang mana bentuk medium yang berbeza ini ia tidaklah menjadi persaingan sebenarnya. Sebaliknya dia complementary, atau bahkan dia bantu dia macam catalyst lah. Dia catalyst kepada jualan buku. Misal sebagai contoh, drama-drama swasta pukul 7 tu yang selalu disebut-sebut di media sosial tu, kebanyakannya
memang diinspirasikan oleh novel penulis tempatan, drama cinta lah biasanya. Dan yang menariknya ialah dia apabila drama itu disiarkan, dia secara tak langsung dia menaikkan jualan buku tu, menaikkan jualan buku yang cerita itu didasarkan. Kalau kita tengok di kedai-kedai buku tu dinaikkan semula, sedangkan cerita itu sudah lama dah, 2-3 tahun lepas. Tapi bila di novel kan, buku tu kembali orang cari. Walaupun macam tak logik kan, dah tengok cerita, somehow orang nak suatu kelainan. Membaca buku, kita ada satu kepuasan yang berbeza berbanding dengan visual. Visual ni macam orang dah ada orang lain interpret kita punya imajinasi kan. Cerita macam ni tapi diinterpret sekian-sekian, hero macam ni. Akan tetapi dengan membaca, kita punya imajinasi tu unlimited. Maknanya kita nak portray watak utama sebagai muka dia macam mana pun terpulang kan. Jadi itu dia tidak, itulah poin saya, dia tidak menjadi persaingan, dia bahkan membantu. Misalnya podcast ataupun kalau dulu dikenali sebagai buku audio. Buku audio ni mana wujud dah 20 tahun lepas pun dah ada. Dijual dalam bentuk kaset biasanya kan, macam buku, biasanya buku motivasi lah, buku, dan dijual sekali dengan kaset. Dia tidaklah membunuh penjualan buku tu sendiri, tapi dia bahkan dia bantu. Kadang-kadang ada orang yang tak sempat membaca sebab membaca ni perlukan aktif punya pekerjaan. Jadi dia pasang kaset, dia dengar saja. So ada orang tolong bacakan, so dia dengar saja. Jadi tapi ada waktu yang kita nak rujuk balik apa yang setelah kita dengar tu, kita tengok buku. Kita tak boleh nak belum ada teknologi yang boleh search words kan. Itulah cumanya ialah bagaimana kita nak keluarkan genre yang lain ni ke dalam inter-industri ataupun keluar daripada kita punya ekosistem. Yang ada ialah genre novel ataupun fiction. Jadi macam mana yang misalnya kami ni penjual buku subjek pemikiran. Macam mana kita nak dari subjek yang serius itu kita nak jadikan suatu itu menuntut kepada agak sukar lah, menuntut kepada satu brainstorm lah juga. Jadi sejujurnya saya tiada jawapan untuk tu, cumanya ia sudah ada. Tetapi ia berlaku dalam ekosistem yang lain lah. Itu komen saya. Okay, terima kasih untuk komen tersebut. Saya rasa kami sudah menjawab kebanyakan soalan-soalan itu. Dan oleh sebab ia juga sedikit lewat malam dah, dan esok harinya hari Isnin paksa kembali kerja seperti biasa, mungkin kami boleh berakhir dengan sebuah komen daripada setiap para panelis tentang mungkin apa yang kalian ingin melihat mungkin dalam tempoh masa 6 bulan ataupun setahun daripada sekarang. Mungkin jangka yang lebih pendek lah kerana entah apa yang akan berlaku dalam jangka panjang ini. Dan mungkin boleh
mungkin kalau boleh sedikit optimis boleh juga lah. Kerana tahun ini memang sangat membingungkan. Boleh saya mulakan dulu? Ya, alright. Okay, so saya jawab satu soalan, jawab sajalah sebab it's very short answer. Wujudkan web untuk penerbit independen and all that. Actually, Kota Buku, they are focusing more on digital part. So, banyak benda pasal digital, online, grant, semua Kota Buku dah fokus dekat situ. So, itulah okay. So, I think in this 1 year, kita perlu mewujudkan satu zone buku atau bandar buku, like literally. So usually bandar buku associate dengan Bangi, so but maybe we can bring it to other place or maybe 2 places, KL satu, Bangi satu. KL maybe PJ or something, I'm not sure. So tapi yang ni of course we need bigger funds and all. So satu lagi zone buku tu, dia punya rental, macam Saifuddin kata, rental adalah pembunuh terbesar. So rental mungkin diregulate atau zone-zone buku yang kecil. So ramai orang boleh jual dan dia akan jadi tarikan pelancong dan juga pengunjung. Tapi this is like grand scheme lah, grand plan. But kalau optimism, I think lepas COVID ni, most people will be missing physical outlets. So of course kebanyakan orang masih akan bergantung pada vaksin dan sebagainya. Tetapi saya rasa selepas February or March, saya rasa keadaan kita akan bertambah baik dan kita sekarang perlu berubah kepada kehendak pelanggan, kehendak mereka sebelum menerbitkan dan menjual buku. So saya akhiri hari saya dengan ni. Thank you. Alright, so can go on. Yeah. Okay, terima kasih. Ada apa-apa komen untuk ditambahkan? Apa-apa komen? Kalau dalam jangka masa terdekat ni, saya mengharapkan yang swadaya ni akan dapat ramai lagi penyertaan daripada kedai-kedai buku independen yang lain yang mungkin kita boleh expand ke area Selangor secara ataupun area luar Selangor tu pun sendiri, supaya saya rasa kita perlukan satu suara untuk apa-apa yang berlaku dalam industri buku ni. Saya rasa lagi bagus untuk kita berhadapan dengan masalah-masalah ini dengan satu suara yang orang yang mungkin pihak-pihak berwajib akan pandang secara serius lah. Sebab kalau kita sebagai satu kedai buku yang bercerita tentang perkara-perkara ini, kadang-kadang kita, orang kata, dia tak peduli pun. Jadi bila kita nampak ramai orang yang kita boleh bekerjasama, kita boleh duduk dan kita mungkin boleh aturkan sesuatu untuk memperbaiki ekosistem perbukuan negara, dan saya rasa itu baik untuk semua pihak. Sebab macam Saudara William kata tadi, sebenarnya daripada kita bersaing sendiri, kita patut membesarkan lagi industri itu sendiri supaya semua orang ada tempat masing-masing untuk berniaga ataupun untuk buat sesuatu lah. Jadi secara optimisnya mungkinlah setahun ataupun 6 bulan ni saya mahu lihat ataupun saya nak tengok supaya ramai lagi yang mungkin ingin terlibat dalam kolektif swadaya ni dan mungkin kita boleh merancang sesuatu dalam jangka masa terdekat dan mungkin jangka masa panjang, sebab kita kena tengok benda ni as a long term project. Terima kasih. Okay, Saudara Saifuddin mungkin kalau juga boleh bertambah tentang sedikit tentang para kedai buku swadaya yang lain yang tidak sempat hadir hari ini. Okay. Dua lagi kedai buku yang sepatutnya bersama kita, yang bersama-sama swadaya kolektif ni ialah yang pertama ialah Lit Books yang diusahakan oleh Saudara Fong Min Hun. Dia mulakan pada 2017 dan memfokuskan buku-buku sastra lah, literature
Dan satu lagi ialah Nur Inai Bookshop yang diusahakan oleh Puan Aida, yang memfokuskan kepada buku-buku pemikiran, buku-buku Islam lah, buku agama religious, buku Islamik lah sebenarnya. Jadi sebagai penutup kepada kita punya sembang forum ini ialah harapan saya ialah kita banyak kali sebut tentang ekosistem kan, ekosistem Nazir jadi sebut ekosistem. Jadi sebelum nak menghasilkan sebelum nak berjaya kita nak menghasilkan sesuatu itu, tentulah kita perlu ada prasyarat yang kita penuhi. Sebelum nak tumbuh pokok, kena ada tanah yang subur, kena ada cuaca, cahaya matahari yang cukup. Saya nak ambil contoh di Silicon Valley lah, bukan buku lah, tapi bagaimana Silicon Valley itu menjadi sebuah center kepada industri teknologi ataupun semiconductor, dan ia bukanlah suatu kebetulan, bukan juga dirancang sedemikian. Maknanya bukan macam kalau di Malaysia ini dirancang untuk buat satu area sebagai tempat digital, contohnya kan, contoh di Cyberjaya. Tetapi yang berlaku di Silicon ni tidak macam tu. Ia berlaku secara organik. Ia berlaku bukan kebetulan dan bukan juga dirancang, tetapi organik. Kerana adanya beberapa IBM berada di situ. Jadi dengan IBM di situ, munculnya banyak vendor-vendor berkaitan semiconductor, dan melahirkan juga individu-individu seperti Bill Gates dan Steve Jobs yang kalau baca biografi dia, memang kawasan tu, IBM tu sangat mempengaruhi dia punya kehidupan, dia punya life dia. Jadi kita bawa ke Malaysia, industri buku khasnya. Jadi untuk melahirkan apa yang sama yang seperti di sana, dan contohnya apa yang saudara Kili sebutlah tadi, Panda Buku, kampung buku kita. Panda Buku, kota buku. Jadi kita perlu ada prasyarat macam tu. Saya tak fikir kita boleh berjaya dalam hasilkannya dalam masa 1 atau 2 tahun atau 20 tahun. Mungkin yang akan menikmati perkara ini ialah apa yang kita buat sekarang ini, ialah kita menyemai benih-benih supaya mereka inilah yang akan menyambung kita punya so-called perjuangan inilah. Kita membentuk Steve Jobs buku sekarang ini kan. Jadi saya hilang. Jadi itulah harapan saya. Maknanya kita perlu bina cukupkan prasyarat sebelum untuk kita laksanakan apa yang kita impikan tersebut. Jadi sebelum kita buat satu idea yang besar, mengimpikan sesuatu yang besar, jadi apa prasyarat dia sebelum ni? Kita kena bina budaya membaca, macam-macam lagi lah. Dan gradually dan secara organiknya kita akan dapatlah, hopefully kita secara optimisnya kita akan berjaya lah. Itu saja. Okay, terima kasih Saudara Saifuddin. Saya rasa itulah mungkin itu adalah ending note yang paling optimis, kerana sekarang
kita memang tidak begitu memiliki prasyarat-prasyarat tersebut, tetapi tugas kami sebagai mungkin boleh kata penyemai budaya membaca, membuat buku dan menghasilkan karya-karya yang mungkin lebih hebat, sebuah ekosistem yang lebih mantap. Inilah bermula daripada sekarang sebagai para pioneer. Jadi sudah lewat malam, dan tetapi mungkin tahun yang depan kita boleh melihat swadaya berkembang sedikit, melangkah maju dengan lebih megah, dan mungkin kita boleh melihat permulaan sebuah ekosistem yang lebih luas dan mantap. Okey, jadi terima kasih kepada Saudara Nazir, Saudara Saifuddin dan Saudara Kiri yang bersama kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada festival assistant kita, Sweet, yang bertugas di belakang, tetapi sentiasa membantu menjayakan semua acara-acara ini. Jadi saya rasa dengan itu berakhirlah kolaborasi yang pertama antara swadaya dengan Georgetown Literary Festival, dan juga hari ini juga hari terakhir pesta ini. Tetapi mungkin kita boleh bekerja sama pada tahun depan dan untuk masa yang akan datang. Tapi buat kali ini kita para penjual buku kena berusaha dan bekerjasama dan sentiasa bergabung tenaga. Okey, jadi terima kasih semua dan sehingga masa yang akan datang ya. Thank you everyone. Okey, terima kasih. Terima kasih lagi. Terima kasih. Okey. Ya, terima kasih semua. Okey, good night.